Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hafidah nak share untuk video bagi melaksanakan job description atau deskripsi tugas. Kita kena masuk step by step lah cikgu. Okay, mula-mula cikgu kena download dulu job description cikgu melalui link yang diberi dalam WhatsApp yang rasmi tu. Okay, macam mana nak buka? Senang, buka melalui komputer cikgu. Okay, saya tunjuk daripada nak buka melalui WhatsApp. Cikgu pergi pada Google Chrome. Okay, kita akan masuk dulu WhatsApp web. Siapa yang tak pernah ada boleh ikut kaedah saya gunakan. Okay, type je WhatsApp web ni dan cikgu masuk je WhatsApp web. Okay, bila masuk di sini cikgu buka phone cikgu ni yang tak pernah menggunakan WhatsApp web Buka bahagian WhatsApp, cikgu klik bahagian titik 3 kanan atas kalau Android tu. Okay, kalau Apple ni kena cari sikit lah untuk WhatsApp web ni macam mana nak masuk. Okay, kemudian pergi kat WhatsApp web ada titik 3 penjuru kanan atas. Klik WhatsApp web nanti dia akan ada capture untuk QR code tu. Kita capture je dia akan masuk melalui phone kita. Baik, bila masuk WhatsApp web, cikgu masuk balik grup rasmi. Okay, cari balik link yang Puan Zaini share tadi. Ada sebenarnya link ini bukan sekadar untuk job description, tapi sebenarnya link itu akan kita gunakan untuk site bagi bahan-bahan sekolah kita. Okay, lepas cikgu masuk link tu, dia akan minta masuk email ni. Cikgu biasa gunakan Gmail cikgu lah. Okay, bila lepas masuk link tadi tu, bukan Gmail, MOE cikgu. Biasa gunakan email MOE cikgu Okay. Kenapa nak email MOE ni? Sebaiknya kita guna email MOE ni, satu kita dapat meningkatkan penggunaan GC. Sekarang kita tak sebut GC ya cikgu, ini lagi saya nak maklumkan. Sekarang kita sebut ia sebagai DE5. Nanti cikgu buka balik untuk Google Classroom tu, dia akan ada nama DE5. Digital Learning Instruction apakah, tengoklah sendiri. Okey, bila masuk dalam ni, bahan untuk job description ada di sini. Semuanya saya dah masukkan, cikgu boleh tengok satu persatu. Apa yang penting sekali, cikgu download dulu untuk tujukan job description cikgu ni. Nombor 5. Okay, cikgu klik sahaja. Okay, kemudian cikgu tengok di sini bagi guru-guru biasa kita adalah di kategori guru akademik. Bagi guru yang bukan akademik ni adalah untuk pentadbir, guru perpustakaan dan guru data. Guru media lah. Dan guru data. Juga guru kaunseling. Okay, kalau nak buka, cikgu boleh buka tengoklah. Ni cikgu kena download dulu. Pilih ikut job description cikgu. Okay, macam sini saya tunjukkan sebab rata-rata kita guru akademik. Saya tunjuk bahagian guru akademik lah. Okay, klik bahagian guru akademik. Okay, jadi dekat sini dia dah ada DG berapa. Cikgu buka saja bahagian DG cikgu. Okay, contoh saya buka untuk bahagian saya DG 44. Okay. Ni contoh di antara job description untuk DG 44. Okay, kemudian cikgu download saja dulu. Ni kena langkah pertama buat yang ni dulu sebab nanti cikgu tercari-cari untuk job description cikgu. Okay, bila dah download, cikgu boleh buka file untuk job description cikgu. Kalau DG 44, 44, 48, 48 dan sebagainya lah. Okay. Kemudian, okay, cikgu dah buka ni, cikgu jangan tutup, cikgu minimizekan. Okay, minimize. Sekarang cikgu buka pula Hermes. Okay, pergi dekat new tab. Okay, type saja Hermes 2.0. Sorry, ni tak masuk. Saya tak Hermes je lah. Biasa kita ambil pertama ni je, Hermes login page. Okay, pastikan kita akan gunakan Hermes 2.0 ni. Okay, kemudian masukkan ID pengguna dan juga kata laluan. Kalau tak ingat kata laluan atau kena block, tu cikgu kena berurusan dengan
bukan pentadbir, kena berurusan dengan office lah. Kalau ikhlas biasa yang saya berurus dengan Kak Ain. Okey, kalau tu kena block lah. Kalau tak ada block tak masalah. Lepas isi ID pengguna, kata laluan hantar je. Okay, job description tu ada di sini. Deskripsi tugas bahasa Melayu dia. Klik saja. Kemudian cikgu pergi dekat fungsi selenggara komponen deskripsi tugas. Okay, kemudian cikgu kliklah pada nama ni. Nama kita lah, bukan nama sendiri, contoh deskripsi tugas saya. Okay, bila klik pada nama dia akan keluar ni deskripsi tugas yang kita kena selesaikan daripada maklumat umum ni sampai jana dokumen. Okay, kita pergi satu persatu sebabnya cikgu tak boleh langkau, kena ikut turutan. Mula-mula maklumat umum selesaikan, lepas tu tujuan, dah selesai yang ni, baru selesai ni, baru dia boleh buka yang seterusnya. Selagi kita tak selesai ikut turutan, dia tak boleh buka yang seterusnya. Okay, jadi saya pergi pada langkah yang pertama untuk maklumat umum. Baik. Sekarang cikgu tengok pada maklumat umum, asalnya untuk ringkasan gelaran jawatan sebenar ni kosong. Okay, asalnya kosong. Jadi macam mana cikgu nak untuk ringkasan gelaran jawatan sebenar? Okay, cikgu buka balik job description cikgu ni tadi. Ada di sini. Ringkasan gelaran jawatan. Macam kita guru akademik GA sahaja. Okay, jadi cikgu tengok GA, cikgu masukkanlah di sini. GA. Okay, yang lain-lain tu, okay, di sini cikgu pilih pegawai yang mana, 41, 44, 48 dan sebagainya. Bidang, set bidang tak ada. Baik, kalau cikgu punya paparan tak nampak keseluruhan, nak nampak bagi penuh ni sebab macam paparan saya ni tak nampak button sebelah bawah. Ni lagi satu nampak kelemahan untuk page ni, dia buat one page sahaja. Jadi kita tak boleh nak scroll. Kalau tak boleh nak scroll, berlaku juga pada cikgu. Cikgu tekan Ctrl minus untuk klikkan paparan skrin cikgu pada komputer cikgu. Okay, kalau nak besarkan, tekan Ctrl plus. Tu je, kalau minus tu kita nak ketikkan sebab barulah nampak button yang bawah ni. Okay, ada button di bawah tu, kemas kini, siap semula dan batal. Baik, okay, saya ulang balik tadi. Kita masukkan GA, pegawai perkhidmatan, kemudian kita kemas kini. Okay, akan keluar, ada button kemas kini dekat ini, okey sahaja. Berjaya disimpan. Baru selesai yang pertama. Kemudian kita masuklah yang kedua, tujuan pewujudan jawatan. Baik, tujuan pewujudan jawatan, ini saya isi sebelum ni, asalnya dia kosong. Okey, saya batalkan Okey, asalnya dia kosong. Okey, macam ni pun tak nampak kan page bawah dia, jadi Ctrl minus. Sorry. Sekejap, saya klik balik tujuan pewujudan jawatan. Okey, sebab saya dah ada ni, kena padam dulu. Ni kalau saya nak padam lah, hapus. Klik hapus. Sebab asal saya nak kembali kepada asal supaya cikgu nampak. Okey, bila kosong ni, mana nak buat? Cikgu klik saja button tambah. Okey, kemudian bila button tambah ni, kata kerja ni kalau saya tengok kat sini, sebenarnya kata kerja ni semua untuk bahagian AKP dan pejabat lah. Yang kita nak gunakan kata kerjanya, kita buka balik deskripsi tugas di sini. Kata kerja kita tujuan pewujudan jabatan. Jadi kata kerja kita di sini mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Cikgu highlightkan, tekan Ctrl C. Okey, kemudian cikgu pergi dekat hermis balik. Okey, sebab kata kerjanya tak ada ni. Kata kerjanya tak ada mengajar, mendidik, menilai, mentaksir. Kalau cari kat sini memang tak ada lah. Jadi kita ambil saja lain-lain. Okey, kemudian klik dekat kata kerja. Ctrl V. Sebab tadi kita dah copy kan, kita paste saja. Objek. Okey, kita buka balik kata job description kita. Objek kita siapa? Murid. Selari dengan akta pendidikan 550 dan kebangsaan. Okey, kita sekejap kita nak tengok hasil ni. Hasilnya untuk siapa? Dia sekarang objek dengan hasil ni. Ayat ni kita kena pecahkan. Mana satu objek? Objek kita murid. Selari dengan akta, hasil dia memperkembangkan potensi individu secara relatif. Okey, ke arah maknanya murid lah. Murid selari dengan akta, falsafah mengalah ni. Okey, highlightkan dan klik Ctrl C.
Sebab ada beza yang objek dengan hasil ni, kita kena kenal pasti ayat tu Control V. Okay, ni pendidikan kebangsaan. Kemudian kita tengok hasil. Hasil dia ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. Highlightkan, Control V. Pergi balik dekat Hermes. Klik sekali, Control V. Okay. Dah siap untuk tujuan pewujudan jabatan. Simpan. Okey. Berjaya disimpan. Okey. Ini dah ada satu. Okay, ni tujuan pewujudan jawatan kita kat sini tadi. Okey, kemudian kita bagi balik pada Hermes. Barulah kita pergi pada accountability. Cikgu klik bahagian accountability. Okey, macam ni saya dah masukkan yang satu. Kalau kita tengok dekat job description kita, accountability kita ada untuk guru akademi ada 8. Okay, jadi cikgu masukkan satu persatu lah. Macam saya baru masuk satu kan. Okay, contoh saya nak masuk yang kedua ni. Highlightkan saja. Control C. Okay, cikgu pergi dekat Hermes cikgu. Okay, tengok tak nampak kan button keseluruhan. Jangan lupa tekan Control minus. Baru nampak button tambah ni. Tambah saja. Okay, kata kerja dia apa? Tengok balik. Melaksanakan. Okay, melaksanakan. Pergi kat Hermes, carilah kata kerja. Melaksanakan. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, lain-lain. Tambahlah di sini. Melaksanakan. Objek. Tengok objek dia apa? Penilaian dan pentaksiran. Okey, ke atas perkembangan dan pencapaian murid. Program aktiviti. Penilaian dan pentaksiran lah. Maknanya ini adalah objek. Highlightkan, Ctrl C. Masuk balik Hermes. Klik sekali, Ctrl V. Hasil, pergi balik dekat job description kita. Hasil dia siapa? Perkembangan dan pencapaian murid program aktiviti bagi mencapai objektif yang dirancang. Okey, jadi Ctrl C. Ayat tu sebenarnya cikgu kena pecah-pecahkan Tengok nanti daripada kata kerja, objek dan hasil. Klik sekali, Ctrl V. Okey, ni contoh saya buat alamak, sekejap. Saya betulkan ejaan. Okey, kemudian dah buat Ctrl V dah paste tadi, simpan saja. Masih simpan, okey. Okey. Okey, ni kita baru isi bahagian accountability. Tugas utama dia ni sama juga. Cikgu kena pergi dekat bahagian accountability cikgu ni tadi. Macam yang ni tadi melaksanakan kan, tambah. Okey, pergilah dekat bahagian tugas utama ni satu persatu. Highlightkan yang pertama. Ctrl C. Pergi dekat Hermes. Klik sekali. Ctrl V ni baru satu. Tambah lagi. Pergi dekat job description balik, highlightkan, Ctrl C, pergi pada Hermes, klik sekali, Ctrl V. Okay, sampai siap lah. Okay, boleh tambah, lepas siap tu simpan. Okay. Okay, sebenarnya saya pun tak habis lagi buat ni. Jadi tak ada masalah kalau cikgu dah buat separuh, nanti cikgu boleh kemaskan dia. Yang paling tidak kita isi dulu sikit bahagian yang ni, baru kita boleh pergi sebelah. Macam ni nanti saya nak kemas kini, saya boleh je nak kemas kini kan. Tambah je. Okay, lepas tu dah tambah-tambah betulkan, simpan. Okay, jadi cikgu siapkanlah accountability ni ikut job description kita ni ada semuanya. Kalau guru akademik biasa ada 8. Okay, selesai untuk bahagian accountability. Seterusnya dimensi. Mana dah dapat dimensi? Cikgu klik bahagian dimensi. Dimensi kita, cikgu pergi dekat job description ada di sini. Klik je bawah ni. Bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Okay, cikgu pergi dekat dimensi. Okay, macam ni saya dah tambah sikit kan. Okay, kita boleh je nak kemas kini balik. Okay, kena tengoklah dimensi yang pertama. Bilangan murid yang bertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Highlightkan.
Ctrl C. Baiklah, Ctrl C, pergi dekat Hermes. Okey, sekejap. Jadi berkaitan apa? Bagi setiap kelas mata pelajaran. Ni kena tengok kat sini. Dia punya skop bahagian apa. Akta berkaitan berkeliling lah. Berkeliling berkaitan. Okay, kemudian dimensi nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. Nyatakanlah kelas dan bilangan murid setiap kelas pendidikan Islam. Saya ajarkan Islam kan? PKRK, pendidikan Islam 3 cekal seramai 24 orang. Isi juga ini nanti satu per satu ikut dimensi kita. Kita ada 3 dimensi, buat satu per satu. Macam kelas ni kena nyatakan semua kelas lah. Yang saya faham. Kalau bilangan waktu mengajar ni pun sama juga. Kena ikut satu per satu. Okey, lepas buat tu nanti simpan. Okey. Okey. Ni yang pertama tadi lah. Jadi kalau saya nak ubah balik nanti saya boleh kemas kini saja. Bila dah isi siap 3 kan? Cikgu pergi pula. Siap lah bahagian dimensi kalau dah siap isi 3 semua tu. Pergi ke layakan akademik pula. Okay, ke layakan akademik kita pergi kat job description kita. Dia sama ada 2 sahaja yang dibagi pilihan. Cikgu boleh pilih dekat Hermes tu. Okay, kalau kemas kini balik sebab saya dah isi sebelum ni. Okay, dia ada pilihan 2 pilihan kat situ. Ijazah yang lama dengan pilihan ataupun ijazah yang lama. Cikgu pilihlah ikut cikgu punya kelayakan. Kemudian simpan. Okey. Okey. Selesailah untuk kelayakan akademik. Kemudian kita pergi bahagian kompetensi. Klik bahagian kompetensi sekali. Okey, apa pula dia nak kat kompetensi ni? Kita buka balik job description kita. Ni kompetensi kita. Pertama, pedagogi isi kandungan mata pelajaran. Okey, cikgu pergi dekat okey, saya dah isi yang pertama ni, jadi saya nak isi yang kedua lah. Kemas kini je. Okey, ni yang pertama. Pedagogi isi kandungan mata pelajaran. Saya nak isi yang kedua ni, penyampaian mata pelajaran diajar, highlightkan, Ctrl C. Okay, pergi dekat Hermes, tambah sebab tu pertama kan saya baru buat. Untuk tambah yang kedua, 3 nanti cikgu buat lah. Ctrl V. Nombor tu tak payahlah. Sebab dia dah ada nombor tepi kan. Tambah lagi. Pergi yang pula yang ketiga. Highlightkan, Ctrl C. Kemudian pergi dekat sini, Ctrl V. 3 ni padamlah. Okey, kemudian simpan. Okey, selesailah untuk bahagian kompetensi. Sekejap je kan? Okey, masuk pula bahagian pengalaman. Pergi balik dekat job description kita. Okey, pengalaman ni tu saya tak isi lagi. Saya memang tak habis lagi buat pun. Okey, pengalaman. Kalau laluan time base, DJ44 tempoh ni. Kita tengok apa yang ada dalam tu. Klik sekali pengalaman, kemas kini. Ikutlah. Dia dah ada kat situ. Pengalaman. Kita time base. Highlightkan. Ctrl C. Pergi dekat Hermes. Klik Ctrl V. Okay, tempoh pengalaman. Bekerja. Tempoh pengalaman tidak kurang 8 tahun dalam grade DG41. Kita highlight je lah. Highlightkan. Ctrl C. Klik dekat Hermes. Klik sekali. Ctrl V. Oh, hanya nilai nombor. Jadi kita tengok pengalaman kerja tahun. Saya 14 tahun. Dia nak nombor saja kan. Kalau tulis wording pun dia tak boleh. Di mana nak nombor saja. Okey, selesailah untuk bahagian ni simpan. Okey. Okey. Itu dah pengalaman. Last sekali kita tengok untuk habis dah untuk bahagian ni. Jadi lagi dah buat-buat semua. Cikgu dah ni saya tak lengkap lagi ni sebenarnya. Saya kemas kini je. Cikgu buat isi semua baru nanti kita last sekali buat pengesahan. Pengesahan ni nanti kita draft jadi ni kita bagi DJ44 sebab kita kan. Pengesahan ni. Okey. Pengesahan ni. Nanti kita simpan aje lah. Kita hantar je lah.
Sebab lulus ni ini akan bertadbir, ini akan berurusan dengan pentadbir kita. Ni nanti kita simpan dan hantar saja. Pastikan cikgu nak hantar dan simpan, cikgu buat siapkan yang ni dulu, maklumat semua ni, sebab saya tak dihantar lagi sebab saya tak siap lagi. Okay, siapkan semua ni daripada umur sampai pengalaman, barulah cikgu hantar. Lepas hantar ni nanti cikgu boleh check balik apa JVC, barulah kita jana. Jana ni kita nak print. Selesailah. Lepas print, bagilah pada Tuan Zaini kot. Okay, itu saja yang saya nak tunjuk. Harap dapat membantu semua cikgu. Dan kalau tak faham boleh tanya kawan-kawan yang ramai yang saya dah tunjuk. Kamil, siapa tadi? Husna, Shim, adalah yang pandai dah tu. Si Mina pun dah pandai dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.